Zombie Apocalypse. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita teruskan lagi dengan Bahasa Melayu tahun 6. Kita berfokuskan kemahiran menulis. Masih lagi tema 9, terokai sains, terajui teknologi dan inovasi. Unit 25, keajaiban sains, dan tajuk pada hari ini ialah ahli sains bertaraf dunia. Baik, video pengajaran pada kali ini akan menfokuskan kepada kemahiran menulis, iaitu 3.7.1 menghasilkan perenggan secara kohesi dan koheren dengan betul. Objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat membaca dan memahami teks bertajuk Ahli Sains Bertaraf Dunia dengan sebutan dan intonasi yang betul dan mengenal pasti kerangka karangan serta dapat menulis karangan sekurang-kurangnya 3 perenggan secara kohesi dan koheren. Manakala kamu dikatakan berjaya ataupun kriteria kejayaan kamu ialah kamu dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul, mengenal pasti maklumat disampaikan, membaca dan memahami kerangka, serta menulis karangan berperenggan. Baik, mari kita teliti bahan dan maklumat yang diberi. Okey, ini adalah lembaran yang telah cikgu berikan di dalam grup Telegram di mana kamu akan menghasilkan perenggan secara kohesi dan koheren. Baik, apa itu kohesi? Kohesi ini adalah hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Maksudnya, kamu akan menghasilkan ataupun membina ayat, okey, menghubungkan ayat-ayat menjadi satu perenggan yang baik. Serta koheren pula ialah kesinambungan idea yang disusun secara teratur. Okey, maksudnya kita akan menceritakan ataupun menulis karangan tentang ahli sains bertaraf dunia ini secara tersusun mengikut perenggan. Baik, lembaran ini ada petikan daripada buku teks pada muka surat 148 dan cikgu telah menyediakan satu kerangka karangan yang ada sedikit info daripada teks dan juga ada penambahan daripada cikgu sendiri. Dan apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu sambung frasa-frasa ini menjadi satu perenggan yang baik. Cikgu telah menunjukkan satu contoh perenggan, iaitu perenggan pertama. Cikgu ambil daripada frasa-frasa dari perenggan pertama. P1 itu ialah perenggan pertama dan cikgu gabungkan menjadi 3 ayat untuk menyelesaikan satu perenggan. Okey, begitulah seterusnya. Kamu perlu membina ayat daripada frasa-frasa yang telah cikgu berikan. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang mari kita baca dan memahami teks. Tajuk kita hari ini ahli sains bertaraf dunia. Okey, teks ini menceritakan tentang Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Okey. Baik, Jian Hui sedang menyiapkan folio tentang tokoh ahli sains negara. Untuk melaksanakan tugasan tersebut, dia perlu menulis biografi tentang ahli sains yang dikaguminya. Dia telah melakukan penyelidikan dengan merujuk pelbagai sumber seperti keratan akhbar, majalah dan internet. Setelah berjaya mengumpulkan maklumat yang berkaitan, dia pun menaip tugasannya di komputer. Baik, apa yang dia kumpulkan ialah maklumat berkaitan dengan Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad ini. Okey, Jian Hui amat mengagumi Profesor Dr. Abdul Latif kerana beliau telah mengharumkan nama negara di persada dunia. Sebagai anak Malaysia, Jian Hui berasa amat bangga. Kejayaan Profesor Dr. Abdul Latif mahu dicontohinya. Dia juga menjadikan Profesor Dr. Abdul Latif sebagai idolanya. Okey, mari kita tengok apa maklumat yang Jian Hui peroleh daripada ahli sains bertaraf dunia iaitu Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Okey, beliau dilahirkan di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Beliau merupakan dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia serta dekan Penyelidikan Sains Fundamental Universiti Sains Malaysia. Beliau juga menjalankan kajian dan penyelidikan bagi merawat air sisa kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran.
Beliau diiktiraf sebagai seorang daripada saintis dunia yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia oleh agensi Thomson Reuters New York, Amerika Syarikat. Dan beliau merupakan penerima Anugerah Merdeka pada tahun 2014. Okey, ini adalah 5 maklumat yang diperoleh daripada hasil penyelidikan Jian Hui. Baik, seterusnya mari kita kenal pasti kerangka yang telah cikgu sediakan. Baik, kamu tengok kerangka yang telah cikgu sediakan, 2 poin di atas cikgu telah masukkan di bahagian perenggan pertama, iaitu pendahuluan. Okey. Perenggan kedua. Perenggan pertama kita akan menceritakan tentang siapakah ahli sains bertaraf dunia ini. Okey, siapa? Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad. Okey. Jadi apa kejayaan beliau? Kejayaannya menghasilkan pelbagai kajian yang membanggakan rakyat Malaysia dan dapat pengiktirafan serta mengharumkan nama di mata dunia. Okey, ini adalah frasa-frasa yang telah cikgu buat dan kamu boleh gabungkan menjadi 3 ayat. Okey. Satu sempang ini bermaksud 1 ayat. So ada 3 ayat untuk perenggan pertama. Seterusnya kita masuk kepada isi yang kedua. Isi yang pertama, perenggan kedua. Okey, barulah kita masukkan poin ataupun maklumat yang diperoleh ke dalam perenggan kedua. Okey. Jadi kamu tengok kat sini. Maklumat pertama dan maklumat kedua cikgu telah letakkan di bahagian ini ya. Okey, dilahirkan beranang 4 Januari 1967, merupakan dekan Pusat Kejuruteraan. Okey, semua cikgu sambung, cikgu letakkan di bahagian sempang yang kedua. Dan yang ketiga cikgu tambah sedikit frasa, dihormati, disanjungi pelajarnya. Jadi kamu boleh gabungkan frasa-frasa ini menjadi 1 ayat. Okey. Jadi yang ketiga, perenggan ketiga, cikgu telah memasukkan maklumat yang ketiga, menjalankan kajian ini ke dalam perenggan ketiga. Okey. Okey, cikgu masukkan dan cikgu tambah sedikit frasa iaitu kajian ini bertujuan untuk mengurangkan pencemaran air sungai serta kesannya hasil kajian dapat memastikan hidupan air terjaga daripada pencemaran. Jadi kamu gabungkan menjadi 1 ayat, 2 ayat dan 3 ayat dalam perenggan ketiga. Manakala maklumat yang keempat dan yang kelima, cikgu telah masukkan dalam perenggan keempat. Okey, diiktiraf sebagai saintis dunia, penerima Anugerah Merdeka dan cikgu tambah sedikit lagi iaitu okey, apabila menerima dan diiktiraf ini, ia membuktikan sebagai anak Malaysia juga mampu berjaya di mata dunia. Jadi kamu boleh buat 3 ayat dalam perenggan keempat. Dan perenggan penutup, okey, apa frasa yang cikgu telah letakkan? Kejayaan perlu dijadikan inspirasi, usaha gigih, semangat kejayaan dikecapi dan juga usaha tangga kejayaan. Jadi kamu boleh membina 3 ayat daripada 3 sempang yang telah cikgu berikan. Baik, sekarang tiba masa untuk menulis karangan. Baik, daripada kerangka yang telah kita baca dan bincang tadi, kamu bolehlah menghasilkan 1 perenggan, 3 ayat dalam 1 perenggan. Contoh di sini ada 3 sempang, jadi cikgu akan hasilkan 3 ayat. Contoh ahli sains bertaraf dunia, jadi cikgu akan bina ayat apa? Profesor Dr. Abdul Latif bin Ahmad ialah ahli sains bertaraf dunia. Titik. Nampak? Yang sempang kedua, kejayaan menghasilkan kajian banggakan Malaysia. Apa ayatnya? Kejayaan beliau menghasilkan pelbagai kajian telah membanggakan rakyat Malaysia. Okey. Sempang ketiga, dapat pengiktirafan harumkan nama dunia. Jadi cikgu tambah, oleh itu tidak hairanlah beliau mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Nampak? So cikgu letak ambil frasa dan hasilkan ayat. Jadi 1 perenggan cikgu hasilkan 3 ayat. Baik, begitulah perenggan seterusnya iaitu 3 sempang lagi. Okey, kita tengok yang pertama. Dilahirkan beranang 4 Januari 1967. Jadi ayatnya, beliau dilahirkan di Beranang, Selangor pada 4 Januari 1967. Okey, kamu boleh tulis dan
Habis ayat perlulah letak noktah. Seterusnya, Dekan Pusat Kejuruteraan, Dekan Penyelidikan Sains Fundamental USM. Kamu boleh ambil ayat daripada sini. Okey, kamu boleh ambil ayat daripada sini dan letak di sambungkan ayat seterusnya. Beliau merupakan Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia serta Dekan Penyelidikan Sains Fundamental University Sains Malaysia. Habis ayat itu, contoh di sini. Okey, dan tambah lagi satu ayat iaitu dihormati disanjungi pelajarnya. Macam mana nak buat ayat? Kita letaklah beliau dihormati dan disanjungi oleh pelajarnya. Habis, selesai perenggan kedua. Seterusnya, kita teruskan kepada perenggan ketiga. Antara kejayaan beliau ialah masukkan frasa yang sempang yang pertama, menjalankan kajian penyelidikan bagi merawat IC kilang kelapa sawit dengan menggunakan teknologi membran. Okey, habis titik ayat tu. Seterusnya, tujuan mengurangkan pencemaran air. Macam mana nak bina ayat? Tujuan kajian tersebut ialah dapat untuk mengurangkan pencemaran air. Okey, habis. Seterusnya masuk sempang yang ketiga. Okey, sempang yang ketiga kesan. Okey, jadi apa ayat nak buat? Kesan daripada hasil kajian dapat memastikan hidupan air tersebut terjaga daripada pencemaran sungai. Tambah sikit-sikit je untuk menghasilkan ayat. Okey, selesai. Seterusnya, kita pergi kepada perenggan keempat. Sempang pertama untuk perenggan keempat, diiktiraf saintis dunia mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia. Kamu boleh ambil ayat di sini juga. Okey, kalau kamu tak ada idea, kamu boleh ambil ayat di sini. Okey, dan bina di sini. Okey, jadi kita masukkan. Seterusnya, beliau telah diiktiraf sebagai seorang saintis dan dunia yang mempunyai minda saintifik paling berpengaruh di dunia oleh agensi Thomson Reuters New York, Amerika Syarikat. Okey, sambung lagi. Beliau juga, sambung dah habis ayat tadi, kita sambung penerima anugerah. Kita buat ayat penerima anugerah. Beliau juga penerima anugerah Merdeka pada tahun 2014. Okey, habis ayat dan sambung ayat seterusnya, bukti anak Malaysia berjaya di mata dunia. Macam mana nak bina ayat? Okey, hal ini telah membuktikan bahawa anak Malaysia juga berjaya di mata dunia. Habis ayat kamu. Okey, dan tiba masa ke perenggan penutup. Kejayaan perlu dijadikan inspirasi untuk ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Contoh kesimpulannya, kejayaan Profesor Abdul Latif bin Ahmad perlu dijadikan sebagai inspirasi kepada kita semua. Okey, frasa sempang kedua. Okey, usaha yang gigih dan semangat yang jitu dapat melahirkan kejayaan dan menghasilkan kejayaan yang dikecapi. Habis ayat. Okey, usaha tangga kejayaan ni ialah mutara kata. Jadi kita boleh kata bak kata pepatah usaha tangga kejayaan. Habis. Jadi selesailah karangan kita pada hari ini. Jangan lupa kamu hasilkan karangan mengikut perenggan ya. Di mana perenggan pertama tiada sempang ataupun tiada jarak dan perenggan seterusnya perlulah meletakkan jarak. Jangan lupa salin semula karangan. Okey, yang telah kita bincang tadi dalam buku C. Itu sahaja tugasan aktiviti menulis pada kali ini. Sekian daripada cikgu. Terima kasih kerana menonton video pengajaran ini dan masih bersemangat untuk belajar. Bye!